Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak murid cikgu tahun 6 Okey, hari ini kita akan belajar, kita ulang balik tajuk gerhana bulan. Okey. Ini untuk siapa-siapa yang tak datang Google Meet minggu lepas Okey, gerhana bulan. Gerhana bulan berlaku apabila bumi melindungi bulan daripada cahaya matahari. Okey. Gerhana bulan ni dicakap berlaku apabila bumi melindungi bulan daripada cahaya matahari. Maksudnya bumi ni melindungi bulan daripada mendapat cahaya matahari. Okey, bayang-bayang bumi akan terbentuk di permukaan bulan. Apa yang berlaku? Bayang-bayang bumi akan terbentuk di permukaan bulan. Okey. Ni bayang-bayang bumi ni terbentuk di permukaan bulan. Bulan terkena bayang-bayang bumi. Perhatikan kedudukan matahari, bumi dan bulan dalam gambar rajah di bawah. Bagaimanakah gerhana bulan berlaku? Okey. Tengok ni, gerhana bulan ni berlaku apabila pertama ialah bumi berada di antara matahari dan juga bulan. Okey, bumi di tengah-tengah Bumi berada di antara matahari dan bulan. Okey, kita baca kat sini. Bumi berada di antara matahari dan bulan semasa gerhana bulan berlaku. Macam cikgu cakap tadi lah. Fakta pertama, dia terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Okey. Fakta kedua, matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Fakta kedua ni, dia berlakunya gerhana bulan ialah apabila matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Ni mereka ni dalam keadaan berada pada satu garis yang lurus. Maka berlakulah gerhana bulan. Okey. Seterusnya, ketiga, gerhana bulan berlaku pada waktu malam. Berlaku pada waktu malam. Okey. Berlaku pada waktu malam sebab orang yang memerhatikan gerhana bulan ni pun ialah orang yang berada di ketika waktu malam. Dia boleh nampak gerhana. Dia kat sini lah waktu gelap ni dia nampak, oh sekarang berlaku gerhana bulan. Kalau orang tu kat sini waktu siang, dia tidak dapat menyaksikan gerhana bulan. Jadi gerhana bulan hanya berlaku pada waktu malam. Okey. Kalau dikatakan dari segi fasa bulan dia berlaku pada fasa bulan purnama. Berlaku pada fasa bulan purnama. Okey, berapa fakta dia? 1, 2, 3, 4 lagi. Apa yang terjadi? Apa yang berlaku? Yang berlaku ialah bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Okey, bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Bumi ni dihalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Kita boleh cakap juga bayang-bayang bumi terbentuk di permukaan bulan. Okey, ini fakta yang ke-5. Okey, siapa yang dah salin minggu lepas tak perlu salin. Yang belum salin, tolong lukis gambar gerhana ni pada buku sains 1 awak. Lukis sebiji gambar dia ni. Kalau boleh colorkan sekali, nampakkan bayang-bayang bumi ni nampakkan bulan dalam keadaan kegelapan. Okey. Sekarang ada satu lagi faktanya yang penting kenapa terjadinya gerhana ialah matahari merupakan sumber cahaya dalam sistem suria. Cahaya matahari bergerak dalam garis lurus dan tidak dapat menembusi objek legap seperti bumi. Apakah sifat cahaya pada matahari ni ialah cahaya matahari bergerak dalam garis lurus. Cahaya bergerak lurus kan? Dan tidak dapat menembusi objek legap seperti bumi. Bumi ni objek dia adalah objek legap. Jadi cahaya tidak menembusi objek legap iaitu bumi. Maka terbentuklah bayang-bayang pada permukaan bulan kerana cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Okey. Ini adalah gerhana bulan. Okey, sekarang kita belajar pula gerhana bulan. Dia ada gerhana bulan penuh dan juga gerhana bulan separa. Gerhana bulan penuh, gerhana bulan separa. Okey. Gambar di bawah menunjukkan peringkat fenomena gerhana bulan yang dapat dilihat dengan menggunakan mata kasar. Mata kasarnya mata biasa kita. Dalam peringkat tersebut, kita dapat melihat dua jenis gerhana bulan iaitu gerhana bulan penuh dan gerhana bulan separa. Bagaimanakah peringkat-peringkat gerhana bulan berlaku? Okey. Kita tengok ni, bulan ni dia
beredar mengelilingi bumi dalam arah lawan arah jam. Putaran dia adalah lawan arah jam. Kena ingat ni, sentiasa ingat putaran dia lawan arah jam. Okey. Jadi kalau ikutkan yang ini, dia putaran lawan arah jam ni. Okey. Nombor 1 mestilah kat sini. Okey, kedua dekat sini, kemudian ketiga kat sini. Lepas tu teruslah 1, 2, 3. Jadi kita akan baca daripada kanan. Okey, bermula bila dah mengorbit bumi, dia pusing kan, dia beredar ni. Pertama, okey, tengok matahari kat mana, nampak tak? Okey, sini matahari. Okey, ini matahari, jadi dia menyinari bumi, tapi tidak dapat menembusi bumi yang bersifat legap, maka berlakulah kat sini ada kawasan gelap, iaitu kawasan bayang. Okey, mula-mula kat sini 1, 2, 3. Okey, kita baca yang ni. Gerhana bulan separa mula kelihatan apabila bulan mula bergerak keluar dari kawasan gelap separa ke kawasan gelap penuh. Gerhana bulan separa ni berlaku apabila bulan keluar dari kawasan gelap separa ke kawasan gelap penuh. Ni kawasan gelap separa. Maksudnya gelap tapi tak berapa gelap lah. Ini pun kawasan gelap separa. Ikutkan dari segi pancaran cahaya matahari ni lah. Okay, bila separa ni maknanya dia mula bergerak keluar daripada separa ni, dia nak masuk ke kawasan gelap penuh. Jadi kita panggil dia sebagai gerhana bulan separa. Separa lah. Separa tu maksudnya separuh. Sebahagian nampak lagi bentuk bulan tu, separuh lagi nampak gelap je kan. Okey, separa. Okey, lepas tu dia bergerak lagi ke dalam kawasan gelap penuh. Berlakulah gerhana bulan penuh. Okey, kat sini berlaku gerhana bulan penuh. Ini separa, ini penuh. Okey, macam mana kita nak jawab untuk gerhana bulan penuh? Gerhana bulan penuh dapat dilihat apabila seluruh bahagian bulan berada dalam kawasan gelap penuh. Jawapan dia, bagaimanakah gerhana bulan penuh berlaku? Okey, gerhana bulan penuh berlaku apabila seluruh bahagian bulan berada di dalam kawasan gelap penuh. Kawasan gelap penuh. Seterusnya dia bergerak lagi ke sini, dia jadi balik gerhana bulan separa tadi. Okey, ingat 1 daripada kanan sebab dia melawan arah jam. Okey, jadi balik gerhana bulan separa akan kelihatan semula apabila bulan bergerak keluar dari kawasan gelap penuh ke kawasan gelap separa. Okey, maknanya kalau gerhana bulan separa ni sama ada dia mula bergerak keluar dari kawasan gelap separa ke kawasan gelap penuh, ataupun mula bergerak keluar dari kawasan gelap penuh ke kawasan gelap separa. Okey, kalau soalan tanya macam itulah, bagaimanakah gerhana bulan separa berlaku? Kamu perlu jawab salah satu daripada inilah. Bergerak masuk dari kawasan gelap separa ke kawasan gelap penuh, atau bergerak keluar dari kawasan gelap penuh ke kawasan gelap separa. Okey, ini adalah gerhana bulan penuh dan separa. Okey, sekarang ni kita nak belajar pula tentang gerhana matahari. Okey, kalau kamu tengok gambar ni kan, gerhana matahari ni berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi. Okey, beza dia siapa kat tengah-tengah? Yang kalau gerhana bulan yang di tengah-tengah ialah bumi. Kalau gerhana matahari yang di tengah-tengah ialah bulan. Jadi kena jawab apabila bulan berada di antara matahari dan bumi. Okey, sekarang ni kita baca dulu. Gerhana matahari. Gerhana matahari akan berlaku apabila bulan melindungi bumi daripada cahaya matahari sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya. Okey, bulan melindungi bumi daripada cahaya matahari. Bulan ni blok bumi daripada mendapat cahaya matahari. Jadi berlakulah ada bayang-bayang di kawasan tu. Okey,
Saiz bulan adalah lebih kecil daripada matahari, maka bayang-bayang bulan yang terbentuk adalah kecil dan tidak cukup besar untuk menutupi keseluruhan bumi. Okey, jadi saiz bulan ni adalah kecil. Jadi bayang-bayang bulan ni tidak cukup besar untuk menutup keseluruhan bumi. Jadi dia hanya terbentuk bayang-bayang di kawasan yang kecil sahaja. Jadi mereka yang berada dalam kawasan bayang-bayang bulan ni akan menyaksikan kejadian gerhana matahari. Okey, yang gelap betul ni, kawasan gelap penuh ni dia nampak betul-betul gelap lah. Kalau luar sikit ni dia nampak kawasan gelap separa. Okey. Kita nak baca lagi terusnya. Gerhana matahari berlaku sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Tempoh kejadian gerhana matahari biasanya hanya beberapa minit saja. Kalau gerhana matahari, tempohnya hanya beberapa minit sahaja. Kalau gerhana bulan tadi, kalau gerhana bulan boleh berlaku sehingga beberapa jam. Dan gerhana bulan boleh berlaku sehingga 3 kali dalam setahun. Dalam setahun boleh jadi 3 kali dan juga sekali berlaku masa dia adalah beberapa jam. Berbanding dengan gerhana matahari, dia hanya berlaku 2 kali setahun. Dia kurang sikit lah. Dan juga tempoh kejadian pula berlaku beberapa minit sahaja. Jadi orang yang ada kat sini, yang berada kat kawasan gelap ni, dia akan nampak gerhana matahari untuk tempoh masa beberapa minit sahaja. Kalau yang gerhana bulan, dia boleh menyaksikan kejadian gerhana bulan tu untuk tempoh beberapa jam. Okey. Kenapa berapa minit je? Sebab bulan ni saiznya kecil, jadi bayang-bayang ni kecil. Jadi bayang-bayang ni akan berlalu dengan kadar yang segeralah beberapa minit sahaja. Okey, kita baca seterusnya. Cahaya matahari bergerak dalam garis lurus dan tidak dapat menembusi objek legap seperti bulan. Okey. Kenapa berlakunya gerhana matahari? Salah satunya ialah sebab cahaya matahari ini tak dapat menembusi objek legap seperti bulan. Dia bergerak lurus dan tak dapat menembusi objek legap seperti bulan. Okey, fakta pertama. Fakta kedua ialah bulan berada antara matahari dan bumi semasa berlakunya gerhana matahari. Cikgu dah cakap tadi, bulan berada di antara matahari dan bumi. Okey, ini fakta yang kedua. Nanti kamu susunkan fakta ni secara sebelah menyebelah antara gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Okey, matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Ini pun sama, matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Okay, tadi cikgu dah ni sikit, 1, yang ni 2, yang ketiga, apa yang berlaku? Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Betul tak? Bulan dia halang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Bayang-bayang bulan terbentuk di permukaan bumi. Maka bila dia halang cahaya matahari tadi, berlakulah bayang-bayang bulan terbentuk di permukaan bumi. Okey, nombor 4. Gerhana matahari boleh dilihat di kawasan bayang-bayang bulan pada waktu siang sahaja. Maknanya gerhana matahari ini berlaku pada waktu siang berbanding gerhana bulan tadi berlaku pada waktu malam. Okey, dia hanya berlaku di kawasan bayang-bayang ni je berlaku. Kalau waktu siang kamu kat sini, dekat luar kawasan bayang-bayang bulan ni, kamu tak dapat menyaksikan gerhana matahari. Tapi kalau kamu kat sini, ni kamu kan, cikgu lukislah orang-orang kat sini. Kamu kat sini ataupun kamu kat kawasan tepi ni, masih di kawasan bayang-bayang ni, kamu akan dapat menyaksikan gerhana matahari. Okey. Tadi kalau gerhana bulan tadi dia berlaku ketika fasa bulan purnama. Okey, kalau yang ini berlaku apabila gerhana matahari hanya boleh berlaku apabila bulan berada pada fasa anak bulan. Fasa anak bulan kat sinilah kedudukan dia. Kalau kamu masih ingatlah tahun lepas, kat sini fasa bulan ni dia ada beberapa fasa. Kalau fasa yang dekat sini, yang tengah-tengah ni, nama dia fasa anak bulan. Okey. Okey, gambar ni pula kita baca. Gambar di bawah menunjukkan peringkat fenomena gerhana matahari yang dapat diperhatikan di bumi. Ini kamu dekat bumi lah. Kamu akan perhatikan gerhana matahari. Iaitu kamu berada di ketika waktu siang. Ni nampak matahari. Kamu kat sini lah. Kalau kamu kat belakang bumi, kat belah sini, kamu akan mengalami waktu malam.
dan kamu tak dapat menyaksikan kejadian gerhana matahari itu tak akan berlaku pada waktu malam. Okey. Bumi dalam peringkat tersebut, gambar di bawah menunjukkan peringkat fenomena gerhana matahari yang dapat diperhatikan di bumi. Dalam peringkat tersebut terdapat dua jenis gerhana matahari, iaitu gerhana matahari penuh dan gerhana matahari separa. Dua jenis gerhana matahari penuh dan gerhana matahari separa. Okay, kita ingat lagi tadi, bulan ni kan dia mengorbit bumi dalam keadaan melawan arah jam. Jadi dia dari sinilah. Okay, dia melawan arah jam. Okay, jadi bila melawan arah jam, jadi kamu akan, sini pun sama, melawan arah jam lah. Kamu akan tengok peringkat dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni kalau kita nak lukis lah. Okay, kat sini, mula-mula kat sini melawan arah jam daripada sini, tapi kita akan baca kat sini lah. Okay, gerhana matahari separa dapat dilihat dari kawasan bayang-bayang bulan yang gelap separa. Okay, gerhana matahari separa dapat dilihat di kawasan bayang-bayang bulan yang gelap separa. Bayang-bayang bulan ni, kalau betul-betul kat tengah-tengah, bayang-bayang bulan ni gelap. Okay, kalau yang tepi-tepi ni separa lah. Okay, gerhana matahari separa dapat dilihat dari kawasan bayang-bayang bulan yang gelap separa. Lepas tu dia pergi ke tengah sikit. 1, 2, 3 ni adalah separa. Lepas tu yang ni nama ni gerhana matahari penuh. Gerhana matahari penuh dapat dilihat dari kawasan bayang-bayang bulan yang gelap sepenuhnya. Kawasan bayang-bayang bulan yang gelap sepenuhnya berlakulah gerhana matahari penuh. Kita akan nampak macam ring, macam cincin. Kita nampak, kita namakan dia sebagai corona. Corona ni ialah kita namakan keadaan di mana gerhana matahari penuh, corona. Okey, lepas tu dia gerhana matahari penuh, dia keluar balik daripada kawasan gerhana matahari penuh, jadi dia akan mengalami gerhana matahari separa pula, kat sini pula. Okey, sama juga, gerhana matahari separa dapat dilihat dari kawasan bayang-bayang bulan yang gelap separa. Okey.